Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk selalu berada di tempat yang baik dan tempat yang mulia. Seperti mana pada malam ini Allah telah mengizinkan ke atas kita, maka Allah telah menempatkan kita berada di dalam rumah Allah, satu tempat yang tidak ada tempat lain yang lebih hebat daripada rumah Allah. Malah hatta istana negara, Dewan Parlimen sekalipun tidak boleh diletakkan setaraf dengan rumah Allah. Walaupun rumah Allah itu masjidnya masjid kayu, walaupun mungkin papan kayunya reput, walaupun mungkin tiangnya sengit dari segi zahirnya, tetapi dari segi batin hakikatnya kemuliaannya lebih daripada segala bangunan yang ada di atas muka bumi, kerana ialah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Malah pada malam ni bukan setakat kita diizin Allah untuk duduk di dalam rumah Allah, malah kita diizin juga oleh Allah untuk duduk di dalam satu majlis yang lebih mulia daripada segala majlis yang lain, iaitulah yang disebut di tempat kita ni dengan panggilan majlis ilmu ataupun kuliah agama. Kerana apa majlis ni hebat daripada segala majlis yang lain? Kerana majlis ni disebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah," kata Nabi, seandainya kamu berjalan, kamu nampak di sana ada riyadul jannah, yakni makna riyadul jannah, riyadu tu taman, al jannah tu maknanya syurga. Mana bila kamu berjalan, kamu nampak sana ada riyadul jannah, yakni taman-taman syurga, farta'u, kata Nabi, maka singgahlah dan nikmatilah. Maknanya kata duduklah dalam taman-taman syurga tersebut. Kemudian sahabat tanya, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Kok mana pula ada taman syurga kat dunia? Taunya syurga ni kan barang akhirat, nanti baru boleh dapat syurga. Kok mana pula Nabi kata jalan kat dunia ni kamu nampak ada taman syurga, singgah? Jadi sahabat tanya, macam mana pula ada taman syurga kat dunia? Maka jawab baginda Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan riyadul jannah, yakni taman-taman syurga, ialah hilakuz zikri,
Apa dia hilaku zikri? Imam Ahmad mengatakan di dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bahawa yang dimaksudkan dengan hilaku zikri, majlis zikir, itu dengan dua makna. Makna yang pertama, majlis zikir ni majlis yang dalam majlis tu dibaca zikir kepada Allah. Contohnya tak kira lah zikir tahlil la ilaha illallah ke, ataupun zikir wirid pas mayang kita baca subhanallah subhanallah, tu pun juga dikira sebagai satu bentuk majlis zikir. Yang kedua, majlis zikir kata Imam Ahmad ambil daripada asal perkataan zikir itu sendiri. Zikir ni zal kafra, asal perkataannya zakara. Zakara tu maknanya ingat. Sebab tu kita sebut tazkirah, diambil daripada perkataan zakara tu, tazkirah. Tazkirah tu maknanya mengingatkan, ingat mengingatkan. Jadi bila sebut majlis zikir, iaitu majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, Rasulullah ataupun Islam. Jadi kalau majlis tu ada sebut tentang Allah, ada sebut tentang Rasulullah, ada sebut tentang Islam, maka majlis tu dikira sebagai majlis zikir. Bila kira majlis zikir, itulah yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang kita baca tadi, iaitulah Riyadul Jannah, yakni taman-taman syurga. Jadi logiknya akal orang yang waras berfikir, kalau dia nak masuk dalam syurga, manakan mungkin boleh masuk dalam syurga kalau tamannya pun tak pernah masuk. Betul tak? Macam kita nak masuk dalam rumah, kena masuk kod laman dulu. Masuk laman baru boleh masuk kod pintu. Mana ada orang masuk rumah terus masuk rumah, laman tak masuk, terjun kod atas, masuk kod bumbung, tak ada. Mana-mana pun kita lalu kod lamannya, daripada laman masuk dalam. Jadi maknanya hari ni Allah izin kita duduk di dalam laman dia, taman dia. Jadi kalau dunia lagi Allah dah izin kita duduk dalam taman-taman syurga Allah, maka harap-harap nanti akhirat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya yang hakiki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yang juga disebut sebagai bulan Maulid. Ada kadang-kadang kita dengar orang sebut Maulid, kadang-kadang kita dengar orang sebut Maulud. Jadi mana satu betul? Maulid ke Maulud? Orang kata sama je ustaz, lid-lud je beza. Dalam bahasa Arab ni, bila lain baris, lain makna. Jadi kalau dengan lid tu makna lain, kalau dengan lud tu maknanya jadi lain. Jadi mana boleh sama? Kalau kita lain, bahasa kita ni lebih kurang ya. Tapi bahasa Arab dah, itulah indahnya bahasa Arab. Dengan sebab baris saja boleh jadi maknanya tu lain. Itulah nak baca Quran ni kena baca betul-betul baris dia, sebab takut lari makna dia. Kalau dalam semayang jaga Fatihah, sebab Fatihah ni rukun qauli. Salah tersilap baris dalam Fatihah tak sah terus semayang. Jadi Maulid ni dengan baris bawah itu dengan dua makna, zorah makan dengan zorah zaman, kalau orang mengaji ilmu nahwu lah. Jadi maknanya sama ada dengan maknanya makna tempat kelahiran atau dengan makna tarikh dilahirkan. Itulah makna Maulid. Adapun makna Maulud itu dengan maksudnya yang dilahirkan, yang kena lahir, iaitu baby. Maulud tu baby. Dalam bahasa Arab Maulud, bahasa kita
ni lah bayi, orang putih baby. Maulud tu bayi itulah. Jadi bayi yang dilahirkan sini baginda Nabi SAW. Maka kata ulama, dua-dua betul, tak ada masalah. Sebut maulud pun betul, sebut maulid pun betul. Cumanya kalau pada keadaan kita sekarang, yang kita sambut bukan Nabi, bayi yang dilahirkan. Nabi dah meninggal dah pun, dah wafat dah. Jadi yang kita sambut ni hanya ulang tahunnya, iaitu tarikh kelahirannya. Jadi kata ulama, kalau nak kata hampir kepada tepat, tapi nak kata tepat tak juga, tapi hampir pada tepat lah, iaitu maulid lah. Sebab apa? Sebab yang kita sambut ni ialah tarikh kelahiran Nabi SAW. Dan adakah bila sampai 12 Rabiul Awal baru nak ingat ke Nabi? Ingat ke Nabi ni bukan tunggu bulan maulid baru nak selawat, baru nak ingat ke Nabi. Itu namanya munafik. Kalau betul-betul orang yang kasih pada Nabi, bukan tunggu bulan maulid baru nak selawat, bila-bila pun lah. Sebab tu dalam Quran Allah sebut dalam Quran, dalam suratul Ahzab, golongan yang bersekutu, surah yang ke-33 pada ayat yang ke-56, pada juzuk yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Apa makna selawat? Dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, karangan Syekh Abdullah Muhammad Basmih, kata Syekh, makna selawat di situ memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berilah penghormatan kepadanya dengan sepenuh-penuhnya. Tu maksud dia. Jadi di sini kata ulama, dalam banyak-banyak amalan, antara amalan yang hebat, antara amalan yang hebat ialah amalan bersolawat. Kenapa disebut amalan bersolawat antara amalan yang hebat? Kerana selawat, Allah juga selawat, malaikat pun selawat, kita pun selawat. Tapi kalau semayang, kita semayang, Allah mana ada semayang. Malaikat pun tak. Malaikat taat perintah Allah je. Kita semayang, puasa kita puasa, Allah tak puasa, malaikat tak puasa. Tapi bila time selawat, Allah selawat. Allah kata dulu, Allah selawat. Innallaha wa malaikatahu. Allah kata dia dulu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Allah tak kata kita lagi, Allah kata dia dulu. Allah kata Allah berselawat, malaikat berselawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu selawat. Jadi ulama kupas apa makna Allah selawat. Dan Allah ucap macam kita ucap ke? Tak. Maksud Allah berselawat atas Nabi, artinya Allah menurunkan rahmatnya kepada baginda Nabi SAW. Apa makna rahmat? Makna rahmat ialah kasih sayang. Allah mencurahkan segala kasih sayang Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Hebat tak hebat kasih sayang Allah pada baginda Nabi SAW, dikisahkan di dalam kitab Nasra'ihul Ibad, karangan Imam Nawawi. Diceritakan dalam kitab tu, saat Nabi Adam alaihi salam diturunkan Allah ke bumi. Berhati-hati bila kita belajar ataupun kita bercakap, jangan kata Nabi Adam kena halau daripada syurga, tak baik. Sebab tu Nabi tu cakap halau, perkataan halau ni kau hajar. Macam ada orang kata Nabi ni pelarian, kau hajar tu, tak ada adab. Jadi jangan kata Nabi Adam kena halau. Kita cuma kata Nabi Adam diturunkan Allah ke bumi. Turun tak ada masalah, memang betul Nabi Adam diturunkan. Jangan cakap halau.
Takut nanti kita kena halau pula. Jadi Nabi Adam diturunkan Allah ke bumi. Bila Nabi Adam diturunkan Allah ke bumi, Nabi Adam memohon taubatnya kepada Allah, minta ampun pada Allah. Dan sekali lagi dengan adab kita dengan Nabi, jangan kata Nabi Adam pun buat salah juga, Nabi Adam pun buat jahat juga, buat dosa juga tu. Minta ampun tu. Jangan cakap gitu. Nabi-nabi ni semua maksum. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Nabi tak ada dosa. Semua nabi-nabi ni tak ada dosa. Dah tu? Itu bukan dosa. Maka kata ulama, itu buat pengajaran kepada umat supaya kita belajar. Sebab dia cikgu kena ajar anak murid, gitulah. Nabi ni dia ni mengajar pada umat. Perbuatan-perbuatan Nabi itu mendidik umat. Jadi Allah buat Nabi Adam jadi begitu supaya mendidik pada umat. Bila kita buat salah, kita mohon ampun. Kita bila buat salah, kita minta maaf. Sebab itulah disebut dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari sebut, orang yang paling jahat atas muka bumi ni bukanlah orang yang buat dosa, bukan orang minum arak, main judi ke apa sebagainya. Jahat tu jahat dah. Tapi ada orang yang lagi jahat daripada tu, ialah bila orang yang dia buat salah kemudian dia tak nak mengaku salah. Itu namanya bodoh sombong. Dah lah bodoh sombong pula tu. Dia dah buat salah, dia dah buat jahat, tak reti nak minta maaf. Lepas tu orang putih kata sorry seems to be the hardest word. Sorry ni, perkataan maaf ni perkataan yang paling susah untuk dilafazkan. Sebab apa susah? Sebab keegoan dan kesombongan yang ada dalam diri. Dan sombong ini adalah sifat iblis laknatullah. Jangan main-main. Tak kira siapa, ahli masjid tak ahli masjid. Kalau ada sifat sombong, tarah iblis. Sebab apa? Iblis lah dia jadi sombong. Kita sama-sama renung tuan-tuan. Kita fikir, iblis ni dilaknat oleh Allah, dihalau oleh Allah daripada syurga. Sebab apa? Kes apa dia buat? Kes rogol. Ada dengar iblis jantan rogol iblis betina? Ada. Kes main judi. Mana ada? Dan kes buat apa dia? Minum arak. Arak tu air kencing setan. Takkan dia minum air kencing sendiri? Habis apa yang jahat sangat iblis ni sampai Allah laknat dia? Takabbur. Aba wastakbara. Baca dalam Quran. Allah kata aba wastakbara, sombong, ingkar. Bila disuruh sujud kepada Adam, maksud sujud pada Adam ni bukan sembah Nabi Adam, maksudnya hormat pada Nabi Adam. Kenapa disuruh hormat pada Nabi Adam? Sebab Nabi Adam ni makhluk bernama manusia. Manusia ni adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang paling hebat sekali dalam segala makhluk yang ada. Sebab apa? Sebab apa kata manusia ni hebat? Antaranya kerana manusia hidup dua alam. Dia hidup di alam jasadi, dia juga hidup di alam rohani. Di alam nyata yang terang kita nampak ni, satu lagi hidup di alam gaib yang kita tak nampak, yang ni alam ruh. Kita ada ruh dalam badan. Itu dua alam, satu roh, satu jasad. Ada pun makhluk lain dia hidup satu alam. Binatang satu alam, alam nyata. Pokok tumbuh-tumbuhan alam nyata. Malaikat alam gaib saja. Iblis apa semua alam gaib saja. Dengan izin Allah lah, kadang-kadang boleh menjelma jadi rupa manusia ke apa sebagainya. Tapi dari segi tempat asal dia, satu alam tu je. Tapi kita dua alam. Dan antara lagi hebat manusia ni, kenapa manusia jadi makhluk yang hebat? Kerana manusia jadi khalifah. Ini ja'inu fil ardi khalifah, kata Allah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah, pemimpin yang boleh memimpin alam. Sebab tu baca dalam kitab Bidayatul Talibin karangan Tuan Husin Kedah. Dia kata ciptaan manusia ini adalah risalah, naskah daripada alam. Maksudnya segala sifat alam ada pada manusia. Sebab tu manusia layak memimpin alam. Sebab alam tu ada pada dia. Sifat dia tu ada pada manusia. Bukannya dirinya, sifatnya. Contoh sifat matahari. Sifat matahari ni apa sifat dia? Menerangi sesuatu yang gelap. Kadang-kadang ada manusia dia ada sifat matahari. Dia menerangkan hati-hati orang yang gelap. Ada orang hatinya dah gelap, jauh daripada masjid, tak nak sembahyang. Tapi ada ulama-ulama yang menyentuh hati mereka sehingga hati yang gelap jadi terang. Itu sifat matahari.
Kadang-kadang ada sifat rimau, cengih. Orang kata cengih nak mempuih. Maknanya tak boleh tegur sikit. Orang bagi salam, Assalamualaikum, salam. Amboi jawab salam garangnya. Nak period ke apa? Nampak? Nak katanya nak ada sifat rimau pada dia. Maknanya sifat makhluk tu ada pada manusia. Itu yang menyebabkan manusia ni jadi makhluk yang hebat sekali yang Allah cipta. Tapi bukan makhluk yang paling besar. Makhluk paling besar Arash. Manusia kecil je, tapi kecil dia Allah jadikan dia hebat. Dan antara yang paling hebatlah manusia ni, yang kalah makhluk-makhluk lain semua kalah, iaitulah manusia. Dalam manusia tu ada Nabi dan ada Rasul. Makhluk lain mana ada Nabi ada Rasul? Hatta jin tak ada Nabi, tak ada Rasul. Ulama kata alam jin paling tinggi darjat dia boleh pergi wali. Ada wali jin, Nabi tak ada. Nabi dari kalangan manusia, Rasul dari kalangan manusia. Tu hebat manusia. Malaikat tak ada jadi Nabi. Sehebat-hebat malaikat tak ada yang dilantik menjadi Nabi atau jadi Rasul. Tapi manusia, dalam ramai-ramai manusia, Allah pilih, Allah lantik dari kalangan manusia itu ada Nabi dan ada Rasul. Kemudian pula yang lagi menghebatkan manusia ni, dalam banyak-banyak Nabi, dalam banyak-banyak Rasul, ada seorang yang paling-paling Allah sayang, Allah kasih pada dia, tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hebatnya makhluk bernama manusia. Boleh faham setakat ni? InsyaAllah kita. Okay, kalau faham nak tanya lah. Habis tu antara kita ni manusia ni dengan malaikat siapa hebat? Tadi kata faham dah. Kita ni manusia dengan malaikat siapa hebat? Siu-siu belakang. Manusia dia kata. Okay, tak apalah, dia faham dah belajar tadi kan. Manusia. Tu antara kita dengan malaikat maut macam. Dia kata, nak kata hebat sebab salah agak, takut dia ada belakang ni. Dah betul lah, dari segi penciptaan tu yelah, tapi dari segi tugas kalah kat kita dengan dia. Dia datang bagi salam, kita sadaqallah lah kan. Habis dah lah, main meter duk goyang-goyang straight terus jadi kan. Jadi tu dia. Nak ceritanya hebatnya manusia tu sebab dalamnya ada Nabi, dan dalam Nabi-Nabi tu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Adam diturunkan Allah ke bumi, Nabi Adam pun mohon ampun kepada Allah. Kan? Lantas Nabi Adam berdoa dengan satu doa. Nabi Adam menyebut, "Ya Allah, dengan nama Engkau wahai Allah dan juga nama Muhammad, maka ampunkanlah daku." Ni ada dalam kitab sebut. Nabi, padahal waktu Nabi Adam ni Nabi Muhammad dah lahir ke belum? Tak lagi. Dah tu macam mana Nabi Adam dia boleh sebut nama Nabi Muhammad situ? Jadi Allah pun tanya pada Nabi Adam, apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Macam mana kamu boleh sebut nama dia ni? Maka Nabi Adam AS kata, sewaktu penciptaan aku di dalam syurga, waktu Nabi Adam duduk dalam syurga, Nabi Adam nampak nama Allah berapit dengan nama Muhammad. Maksud berapit, bersebelahan. Jadi kata Nabi Adam, nama tu mesti satu makhluk yang sangat hebat. Kalau tak hebat, macam mana boleh duduk sebelah nama Engkau ya Tuhan? Maka kata Allah, benarlah wahai Adam, wahai Muhammad itu kekasih aku. Dia akan lahir daripada zuriat keturunanmu, dan dia adalah Nabi yang paling akhir sekali. La nabiyyu ba'dah, mana tidak ada lagi Nabi selepas dia. Itu makna hebat. Dan kita amat-amat bertuah dan amat-amat beruntung kerana menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dikisahkan oleh alim ulama tentang Nabi Ibrahim alaihissalam pula. Nabi Ibrahim kata kepada Allah, jadikanlah aku kekasihmu. Maka Allah jadikanlah Nabi Ibrahim kekasih Allah dengan diberi gelaran Khalilullah. Dalam banyak-banyak Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim lah Nabi yang paling tinggi darjat dia. Sebab tu kalau ikut turutan dalam Rasul Ulul Azmi, Nabi Ibrahim duduk nombor 2. Jadi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim lah paling hebat, Nabi yang paling Allah sayang, sehingga Allah beri gelaran pada dia Khalilullah, kekasih Allah.
Kan? Kemudian apa nama, Allah kata pada Nabi Ibrahim bahawa walaupun kau sudah dijadikan sebagai kekasih aku, tetapi ada lagi yang lebih aku kasih. Jadi Nabi biasalah bersifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan tu ada, maknanya ada sifat cemburu. Ada lagi Allah kasih. Semua orang mesti berebut nak mendapat kasih Allah. Jadi tertanya, siapa dia yang lebih engkau kasih tu? Nah, maka kata Allah, itulah namanya Muhammad, yang akan lahir daripada keturunanmu. Kan? Kata Nabi Ibrahim, kalau begitulah, kalau aku tak boleh jadi yang paling dikasih tu, tolonglah ya Allah, jadikanlah aku umat kepada Nabi tersebut. Jadi umat dia tu tak apa dah. Sebab Nabi Ibrahim faham, bila Nabinya paling dikasih, dalam banyak-banyak umat, mana umat paling dikasih? Dan kalau Nabinya paling dikasih, umat yang paling dikasih, umat Nabi itulah. Jadi nak duduk kat dalam umat Nabi tu. Kata Allah, dah wahai kekasihku Ibrahim, kerana aku telah pilih siapa-siapa di kalangan makhluk-makhlukku, hamba-hambaku ini, siapakah yang layak untuk duduk di bawah umatnya Nabi Muhammad SAW itu? Siapa tu? Kita lah tuan-tuan. Allah pilih kita tuan-tuan. Nah, Allah pilih kita. Bukan kita minta, ada kita minta. Masa nak keluar perut mak dulu, ada malaikat tanya nak lahir zaman Nabi mana? Nak dah. Allah tentu siap dah kita ni. Nalah Allah tentu siap dah lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Lahir pula Islam. Kita keluar perut mak tu, tengok ayah kita pakai kopiah, mak kita pakai tudung. Ayah azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Alhamdulillah. Padahal bukan kita minta, tadi kita minta. Sebelum keluar malaikat tanya nak keluar ni jadi apa? Dari Islam ke, Yahudi ke, Kristian ke, Hindu ke, mana? Dah, Allah pilih kita. Lahir sebagai keturunan orang Islam, mak ayahnya Islam. Ada orang lahir perut mak, wek, keluar tengok ayah 3 line atas dahi. Mak pula nganduk merah. Mak ayah, mama. Dia kata, ayah, ini mana datang? Mana datang? Allah pilih. Allah dah tentu dia macam tu, nak buat macam mana? Kalau dalam perjalanan hidup dia, Allah bagi dia hidayah, nampak dia jalan kebenaran. Kita pun belum tentu lagi, walau lahir Islam, bukan confirm mati Islam. Takut mati kafir. Na'udzubillah lah. Kan? Jadi ni semua rahmat daripada Allah SWT. Jadi masa mengaji di pondok tu, ada seorang anak murid biasalah dalam pondok ni bukan semuanya terbaik. Ada kat anak murid yang jenis nakal. Jenis datang semayang selalu lambat. Siap ada persatuan tu, persatuan masbuk nama dia. Ada jenis nakal gitu. Jadi masa mengaji kitab sirah tu, tiba-tiba dia kata ke Tok Guru, Tok Guru, kenapalah Allah tak lahirkan saya di zaman Nabi Muhammad? Masa zaman Nabi Muhammad ada dulu. Kan? Dah Tok Guru tanya dia, dah kenapa kalau lahir zaman tu? Mestilah saya pertahankan Nabi, mesti saya berjuang dengan Nabi, mesti saya jihad dengan Nabi. Dah Tok Guru kenal anak murid, mana elok mana tak elok. Tok Guru pun pandang atas bawah, ya ke hang tu Abu Jahal sebenarnya. Kata. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya bukan mesti lahir di zaman Nabi, ikut Nabi. Kalau lahir zaman Nabi, Abu Jahal lahir zaman Nabi, Abu Lahab lahir zaman Nabi. Abu Lahab tu pula bukan orang lain, pak saudara Nabi. Nama betul dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pak cik Nabi. Nama manja dia orang sebut Abu Lahab. Pak cik Nabi tak ikut Nabi. Jadi bukan masalahnya lahir zaman Nabi ke tak. Memanglah beruntung besar siapa lahir zaman Nabi, dapat tengok wajah Nabi, dapat tengok akhlak Nabi. Tetapi bukan hanya itu saja. Kalau Allah tak turunkan cahaya hidayahnya, cahaya agamanya, cahaya imannya, walaupun Abu Jahal, Abu Lahab melihat akan akhlaknya Rasulullah, tapi tidak sampai mencintai kepada baginda Nabi SAW. Jadi yang paling penting ialah ikut Nabi. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 31,
Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau betul kasih pada Allah, nak kepada Allah, berjuang untuk Allah, ikut akan Nabi. Apa makna ikut Nabi? Ikut sunnah Nabi, ikut apa yang Nabi buat. Hari ini alhamdulillah, orang mengikut sunnah Nabi itu ada ramai. Nabi berjubah, dia berjubah. Nabi berserban, dia berserban. Nabi bersugi, alhamdulillah dia pun bersugi, siap letak celah telinga pula tu. Kan? Nabi apa lagi? Nabi berzikir, dia pun berzikir dengan siap bawa biji tasbih, besar-besar biji guli tasbih dia. Hebatlah alhamdulillah. Tapi ada banyak-banyak sunnah itu, ada yang ramai umat Nabi ni sudah mula tinggalkan akan sunnah itu. Sunnah apa dia? Sunnah berjuang, berjihad, mempertahankan agama ni. Kenapa kita tak nampak sunnah ni? Padahal itu antara sunnah yang paling besar sekali. Sepanjang hidup Nabi, Nabi mempertahankan agama. Tak pernah dalam hidup Nabi, Nabi tidak pertahankan agama. Sebab itulah ulama kata ini sunnah paling besar, tapi ditinggalkan oleh ramai orang. Hari ini kita hidup jadi nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kita tak peduli dah orang lain. Nah, sebab apa? Sebab tak kena ke kita. Kalau ada orang rumahnya kena roboh, tanahnya kena ambil, kita tak kata apa. Sebab apa? Sebab bukan rumah kita, sebab bukan tanah kita. Kan? Contoh kes Muhammad Adib, kan? Meninggal macam tu saja, kena pukul, kena belasah. Kita tak kata apa, kita tak rasa apa. Kita sibuk kalau kita lah semayang apa semua, ibadat sahaja. Nah, tapi sebab apa kita tak rasa apa? Sebab Muhammad Adib tak ada kena mengena dengan kita. Bukan anak kita, bukan abang kita, bukan adik-beradik kita. Bila kena batang hidung, bau nak keluar parang, bau nak mengamuk, bau nak ni. Dah? Macam mana? Ini ke yang Nabi kita ajar? Nah, Nabi kata tak sah iman seseorang itu, atau dengan kata lain tidak sempurna iman seseorang itu, melainkan dia kasih akan saudaranya sendiri. Berkasih sesama kita, berjemaah. Sebab kita sama-sama Islam. Bukan senang tuan-tuan. Islam nak sampai kat tempat kita. Tengoklah balik bukti sejarah bahawa bangsa kita ni dulu agamanya apa. Nah, dulu adalah Hindu. Sebab tu kita tengok adat-adat Melayu ada sedikit-sedikit persamaan dengan adat orang Hindu. Antaranya kahwin duduk atas pelamin. Tu mana datang dalam kitab fiqh dia sebut. Tak ada. Lepas tu ambil mana? Tu adat dulu-dulu. Nampak? Oh, kekal 7 keturunan ni kata. Tak boleh. Nampak? Tak apalah kata ulama. Bolehlah. Tapi jaga, jangan bertabaruj. Jangan sampai memperhias-hias diri untuk tunjuk kat orang. Kalau sekadar buat pelamin bagai tadi untuk buat kenang-kenangan dengan ahli keluarga saja, tak apa. Hukumnya harus lagi. Kan? Tapi ni tak, bukan untuk kenangan keluarga. Duk kat luar tu, tunjuk kat orang. Pakai pula ketat. Duk sanding pula dalam waktu Zuhur, azan Zuhur, siap dengan karaoke tak tutup. Tak hormat langsung azan tengah kumandang. Nah, sebut kalut dia tu. Nah, tak semayang pula tu. Ada pengantin sampai tak semayang. Dia kata raja sehari. Tu kan raja sehari, tu setan sehari. Tak betul lah, tak semayang ni panggil siapa? Tu. Patut tak payah renjih dengan air mawar, renjih dengan air longkang. Dah tak semayang. Betul tak? Daripada dia nak semayang macam mana, make up penuh atas muka ni. Kalau dia ambil uduk, habislah rosak make up. Biji mata ni saja orang melentik gitu. Kan? Lah kali sampailah nak pukul 3 dah. Nah, turunlah daripada tu, makan beradab pula ni, bersimpang siur tangan ni. Sampai tak boleh buka dah lagi. Nah, yang ni suak dia, ni suak dia, ni suak dia. Okey, tak apalah. Nak rasa-rasa main suak-suak. Azan dulu ke macam mana? Ke teruskan? Teruskan. Okay, baik. Main suak-suak. Ayahnya sakit tak suak pun. Nah, lah kali
apa nama, dah habis semua, mak kata gi salam saudara jauh dari Singapura. Salam habis apa semua, juru kamera ambil gambar apa semua, macam artis dah time tu. Cepet. Oh. Nampak. Anak flash tu pap. Oh, dahsyatlah time tu. Lepas tu kalau lama dah dia nak alik ni, Zuhur tak sembahyang lagi. Duk alik situ, ambil gambar apa semua. Sampailah tiba-tiba azan asar. Zuhur dah terlepas, masuk dah asar. Nah, kalau hati dia ada iman sikit pun terusiklah, Allah, Zuhur tak sembahyang. Setan pun cocok kat telinga kiri, relax bro. Nak kali ni tak sembahyang. Nak sebelum ni hang sembahyang selalu dah. Nanti qada lah balik. Ada. Bukan tak boleh qada, Imam Syafi'i kata kan boleh kan. Wah, dia ngaji gak, dia buka kitab gak setan ni. Tapi dia nak membolehkan benda yang tak boleh lah. Supaya kita kendur. Kita pun jawab, betul gak Tan, betul gak Tan. Dia panggil Tan lah, kawan baik. Nah, lah kali apa petang. Sampai petang, juru foto ni kata, jom kita pergi ambil gambar dekat tepi bendang apa semua. Oh, tengok menonggeng-nonggeng juru gambar. Pengantin tak ada mana pun juru gambar lebih daripada pengantin. Nah, sampai jatuh masuk dalam bendang, nak ambil gambar kecek. Pukul berapa habis? Nah, sampailah naik senja. Nak gelap dah. Jom kita balik. Selagi tak gelap tu tak balik. Nah, pukul 7 dah. Dah asar tak payah gini. Dia ambil gambar. Nah, balik rumah azan maghrib. Asar terlepas. Tan tadi itulah datang. Relax bro. Nah, Zuhur asar je dia kata. Masuk rumah, ingatkan naklah gak pergi semayang ke apa. Dah mak saudara pula kata, gak ni apa nama, hadiah banyak ni. Buka tengok, makcik nak tengok gak dapat apa. Mana tahu dapat kereta sebiji ke apa. Kalau buka hadiah pula depan anak sepupu apa semua saudara mara. Buka hadiah ni asal dah terlepas, Zuhur terlepas, maghrib pula ni. Dah maghrib waktu singkat. Masuk dah isyak. Main buka-buka hadiah, isyak dah masuk. Maghrib tak semayang. Habis buka hadiah tu, dah dekat pukul 9 dah, pukul 10 dah, letih makan nasi, masuk bilik terbongkang sebab penat sehari. Nak ambil gambar nonggeng sana apa semua, masuk bilik tidur terbongkang, isyak tak semayang. Sebabkan malam tu letih sangat tidur, terlajaknya subuh. Tak lajak manalah, pukul 12 bangun. 12 tengah hari bangun, subuh tak semayang. Serik 5 waktu sehari tak semayang tu. Tu saya kata bukan raja sehari, setan sehari. Tak? Jadi kita renung sama-sama. Ini kita cerita ni keadaan semasa biasa berlaku. Kadang-kadang minta maaf cakap ayahnya bagus dah pergi masjid kan kopiah atas kepala. Kan? Ayah time tu baju Melayu dia bukan 3 poket, biasa 3 poket. Tapi sebab kenduri punya pasang 4 poket. Mana boh kawan? Nampak lagi orang bagi banyak. 3 tak muat, tak cukup. Nak boh 4. Bagus dah kan kopiah atas kepala apa semua. Tapi bahagian semayang celih, anak dia tak berhati. Buat lebih kurang. Akhirnya jadi macam mana? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ni berat ni. Berat. Ku anfusakum kata Allah, jaga diri kamu. Kalau ayat tu berhenti kat situ, boleh tahan kira lah. Boleh tahan kira. Allah kata wahai orang beriman, jaga diri kamu. Selesai dah masalah kita. Kita pergi masjid, orang lain tak pergi, kita tak boleh didik dah. Anak bini kita tak faham agama, lantak dia dah. Sebab ayat tu kalau berhenti situ. Tapi ayat ni tak berhenti situ. Allah sambung, wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada dibakar dalam api neraka. Maknanya ada tanggungjawab pula. Bukan kita seorang je nak pergi masjid. Kena pastikan anak dan bini kita juga mengikut pada agama. Bila kita tak jaga bab ni, itu yang ayat lah tu Allah kata nara, masuk neraka. Sebab tu ada orang ayahnya kuat membangkit tahajud tapi akhirnya masuk gak neraka. Sebab apa? Sebab anaknya buat maksiat, anak buat dosa, bini tak pakai tudung, anak dedah aurat, ayah tak tegur walaupun ayahnya tahajud tak pernah tinggal. Ni bukan masalah tahajud tak tahajud.
Masalah dakwah dijalankan atau tidak. Yang ni yang saya kata sunnah Nabi ditinggalkan. Nampak? Pakaian kita kemas dah dengan jubah serban apa semua dengan janggutnya. Tapi sunnah ni, sunnah menyampaikan dakwah. Tak payah kata pada orang ramai, pada ahli keluarga sendiri kadang-kadang kita terlepas pandang. Dah macam mana kira? Saya nak cakap kan, ni banyak-banyak tempat saya pergi mana, kita tengok sama-sama kita semua boleh pahati benda ni. Kat kampung kita ke kampung mana ke, lebih kurang aja. Berapa banyak anak-anak perempuan Melayu Islam memakai baju lengan pendek sehingga nampak lengan ni. Saya nak tanya, dalam sinilah kita mengaji kitab dengan tok-tok guru apa semua, saya tak tahulah, sini mesti ada pengajian. Tapi dalam kita duduk ngaji ni, aurat ke tak aurat orang perempuan? Aurat. Tapi berapa ramai anak Melayu Islam pakai baju lengan pendek nampak lengan ni. Tu. Kita ratib zikir kat masjid, kan main tercampak kopiah. Tercampak kopiah. Nak kata kuatnya hangguk. Dalam dua hangguk ni anak kita, bini kita, stokin tak pakai kaki. Mazhab kita Imam Syafi'i kaki aurat perempuan. Tu macam mana kira? Ni saya nak, ini yang kita nak maksudkan. Nak tajuk kita air mata Rasulullah. Rasulullah berpenat-penat tuan-tuan nak bawa agama ni. Ambil semayang ni buat naik atas, dijemput oleh Allah naik ke langit Isra wal Mi'raj, bukan senang-senang. Sampai kat kita solat kita buat lebih kurang. Nak bawa agama ni berapa banyak kali kena tentang. Kalau kita nak cerita sirah Nabi satu-satu malam ni saja tak cukup. Sebab sirah Nabi tu 63 tahun. Mana boleh nak cerita dengan satu malam? Kan? Cerita macam mana orang nak bunuh Nabi. Nabi pergi kota Taif, tuan-tuan. Nabi pergi kota Taif. Yang hari ni kita pergi kota Taif tu, kan ada setengah umrah dia bawa lawat Taif kan. Tapi kita sonok pergi Taif tu. Bukan nak ambil ibrah perjuangan Nabi. Di situ ada satu masjid. Nama apa nama masjid saya tak ingat. Tapi masjid tu Arab Saudi tak jaga. Arab Saudi ni pun satu hal juga. Dia tak jaga masjid tu. Masjid itulah tempat Nabi terjatuh waktu mereka kejar Nabi, baling Nabi dengan batu. Masjid tu kalau terjemah bahasa kita, bahasa Arab dia saya tak ingat, tapi dalam bahasa kita dipanggil Masjid Siku. Kenapa dipanggil siku? Sebab di situlah Nabi menongkat sikunya, menahan dirinya kerana terjatuh, kerana mereka punggai Nabi dengan batu lah, dengan najis lah. Sian Nabi nak bawa agama. Kenapa dalam banyak-banyak tempat Nabi pilih Taif untuk sampaikan dakwah dia? Kerana di Taif itu banyak saudara-saudara Nabi belah mak dia. Kan? Belah mak Nabi. Ada pak menakan, mak menakan. Jadi harapan Nabi, ahli keluarga sendiri mungkin terimalah kot kan apa yang Nabi nak sampaikan. Gigi rupanya tak diterima. Tak diterima kalau dengan cara beradab tak apa juga, balik macam tu je. Tak, dipunggai pula. Nabi duduk situ lebih kurang seminggu menyampaikan dakwah, seorang pun tak ikut. Semua buat tak peduli. Itu perjuangan Nabi. Kita kalau kuliah lah, buat ceramah orang tak datang pun kita marah dah. Padahal Nabi duduk di Taif seminggu ceramah, tak ada siapa layan. Nabi tetap istiqamah menyampaikan dakwah. Kan? Lepas tu ada ustaz dia mengeluh. Dia kata penat lah ustaz. Kita ceramah, kita dakwah, orang tak nak ikut juga. Orang tak nak ni juga. Saya rasa putus asa lah ustaz. Saya malas lah nak buat kerja ni dah. Dia kata itu. Kita kata ustaz alim. Ustaz tahu kan sirah Nabi. Dan Nabi lagi macam mana dakwah ni. Ada orang ikut pada permulaan dia. Macam mana? Dah lah tak ikut, tentang pula, lawan pula. Kita paling kuat pun orang tak ikut, tapi orang tak punggai kita. Orang tak tentang kita pun sampai teruk-teruk sangat. Nabi tu Allahu Akbar. Pada kalau ikutlah, Nabi ni kan disebut kekasih Allah. Kenapa Allah buat begitu? Di sinilah kata ulama, lagi tinggi ujian seseorang, itulah buktinya lagi tinggi kasih sayang Allah pada dia. Sebab itulah dalam 5 orang Rasul Ulul Azmi, cuba kita tengok kisah dia, kelima-lima Rasul ni ujian dia semua berat-berat. Dan yang paling berat sekali Nabi Muhammad SAW. Jadi begitulah kata ulama pada diri kita. Kalau kita ni Allah beratkan dengan ujian,
Pandanglah ujian itu dengan kasih sayang Allah. Barulah ujian itu kita tak rasa sempit, malah kita rasa lapang, insya-Allah. Kan? Yang kita takut ni kita langsung tak kena ujian. Tak rasa takut apa pun. Atau ada seorang dulu, dia lelaki tapi buat pakai perempuan. Di Mekah lah tu. Nampak? Memang cerita ni lama dah, tapi kita nak ambil dia punya tauladan dia. Lepas tu bila orang komplain, orang marah, ustaz-ustaz semua tegur apa semua, senang dia jawab. Kalau betul lah saya ni tak betul, kalau betul saya salah, mesti saya kena panah peti. Tak kena pun panah peti. Dia nak kena sangat ke apa? Boleh jawab gitu. Cakap ni bukan zaman sekarang baru orang cakap, zaman Nabi berlaku dah. Waktu Nabi di kota Taif, datang satu lelaki, dia pernah simpan kain kiswah Kaabah. Kain kelambu Kaabah tu dia simpan. Kain Kaabah ni selalu diganti-ganti. Kalau dah lusuh ganti baru. Jadi ada orang dia simpan kain tu. Orang Arab percaya kain ni kain keramat lah, sebab kain tu tutup Kaabah. Jadi dia pegang kain tu depan Nabi. Dia kata, "Hei Muhammad, ini kain kelambu Kaabah. Kain kiswah Kaabah. Kalau betul lah kau ni Nabi, betul lah kau ni Rasul, aku koyak depan, aku nak tengok jadi apa." Dia koyak kain Kaabah depan Nabi, tak jadi apa-apa. Tak kena panah peti, dia ni tak terbakar ke apa, tak ada. Kemudian dia sombong depan Nabi. "Tengok, aku tak jadi apa-apa pun." Samalah lelaki hari ni. Nampak? Kenapa? Allah tak turunkan bala, ujian kepada dia. Dua kemungkinan kata ulama. Pertama, mungkin Allah beri dia peluang untuk bertaubat. Mungkin yang ni kita haraplah, mungkin ada kesempatan untuk bertaubat. Mungkin yang kedua, yang ni kita takut, mungkin yang kedua bukan sebab Allah nak bagi dia taubat, tapi Allah nak buat dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang ulama namakan dia istidraj. Nampak? Dia ingat dia rasa dia betul, tanpa dia sedar rupanya dia semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Kerana dia rasa tak ada siapa pun tegur dia, tak ada apa-apa masalah pun, tak ada ujian berat-berat pun timpa kat dia. Ni kita jangan jadi macam tu tuan-tuan. Jangan kita rasa relax dengan apa yang kita ada hari ni, tengok tak ada apa-apa pun. Jangan ingat kita rasa kita ni sentiasa di jalan betul. Lepas tu kita pesan, minta maaf cakap, ayah-ayah yang dihormati, orang yang lebih tua, jangan ada sifat kesombongan dalam diri kita. Kadang-kadang kan kita semayang, katalah kita angkat tabir tu berlebih kurang. Angkat tangan tu, ialah ulama ajar, tok guru ajar, angkat tangan jarinya berhampiran ataupun sejajar dengan cuping telinga begini. Dia angkat gini je. Buat lebih kurang. Habis semayang, adalah budak sekolah agama, budak kecil, pakai baju Melayu putih, kayak sampin hijau tu. Dia pun tegur, "Pakcik, ustaz saya ajar angkat takbir tu kat sini, kat telinga. Pakcik angkat sini je." Kalau orang sombong dia jawab macam ni, "Pandai nak ajar orang Aku makan garam dulu." Dia main buah garam. Beli garam sekilo, tonyoh muka dia. Nampak? Ada nak cerita garam. Ini nasihat. Kadang-kadang Allah hantar budak untuk tegur kita. Tak payah kata budak, kadang-kadang Allah hantar binatang nak tegur kita, tuan-tuan. Kucing Allah hantar. Biasa tak kita makan kucing datang? Kita makan pagi, tengah makan roti canai, kucing lalu kat bawah kaki kita, duk geser sana geser ni. Tuan-tuan tengoklah, kadang orang lain, dia tak pergi kat orang lain, dia datang kat kita. Itu Allah nak bagilah tu rahmat. Tapi kita hati keras sombong, pergi sepak kucing. Ni apa main kaki ni, pak? Guling kucing tu. Tapi tak putus asa, kucing tu datang balik. Datang, dia letak pula tangan di atas paha kita. Buat muka comel dia lah. Miau, dia kata. Terjemahnya, nak sikit, dia kata. Dia bukan nak sepinggan, dia nak sikit. Awak kedekut sangat. Lainlah dia kata 5 keping roti. Boleh tahan kira kita lempang dia. Umur sampai 5 keping, aku pun sekeping. Tak, tapi bukan dia minta sampai keping. Dia sikit je. Perut dia pun dengan perut kita. Kecil je perut dia. Kedekut pahit. Tolak. Lama-lama kucing tu tak puas hati, naik atas meja. Naik atas meja.
Dia pun capai botol kicap, ketuk badan kucing, sengit balik kucing. Allah jahatnya. Padahal Allah nak ajar kita situ, rezeki kita dikongsi hatta dengan binatang. Nah, jangan ingat benda yang sudah ada di tangan kita confirm kita punya. Kadang-kadang tak tentu. Kita makan karipak pagi-pagi dah, kita baru nak masuk dalam mulut. Member lama baru balik kampung datang, tepuk dari belakang, "Oh mat, lama tak jumpa." Kelepak, puk, tercampak karipak tadi. Tadi pegang kat tangan dah sikit lagi je. Berapa inci lagi nak masuk. Dah ngangak, pak mat, pum, campak. Kucing hok sambut. Lah kali kucing yang dapat. Tak nak balik kata, bayar tu karipak tadi. Kucing yang makan bukan aku. Memanglah kucing makan mengong, tapi ambil tadi kan, bayar. Gitu. Nak ajar, memang kita bayar, tapi belum tentu rezeki kita. Memang kita bayar, tapi belum tentu kita punya masuk dalam perut. Kadang-kadang masuk dah dalam perut, Allah kata bukan rezeki kita, keluar balik jadi mentah. Betul tak? Nah, jadi biar inilah yang Nabi ajar kita. Tapi bila yang ni pun kita tak boleh nak amal, lepas tu sibuk dengan sunnah-sunnah yang lain, macam mana? Tu Nabi kata, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkit dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nak cakap dengan orang elok-elok lah. Janganlah panggil hoi hai, he dan sebagainya. Beradab. Kita lagi-lagi pula, kita ni jadi contoh orang yang kerap ke masjid, surau dan sebagainya. Jadi contoh. Kita memang kata tengok, lepak kedai makan, bukan nak datang semayang. Ya dah, memang dia ada masalah, tapi dah kita cakap gitu, ingat bagus sangat. Kita dah rasa kita langkah kaki masuk dalam masjid ni ahli syurga dah. Tu. Sebab itulah saya kata, ulama tasawuf membicarakan perkara ni dalam kitab-kitab tasawuf. Dia kata penyakit paling bahaya atas muka bumi bukan corona, tapi penyakit paling bahaya ialah penyakit sombong. Sombong ni bukan orang ahli maksiat je boleh terkena, malah ahli taat lagi senang nak terkena. Lagi tinggi makam kita naik dalam hal-hal ibadat kita, lagi senang nak terkena penyakit ni. Lagi mudah dia melekat. Nampak? Sebab jarang orang buat maksiat tu dengan sifat sombong. Ada, tapi jarang lah. Sebab tu kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata ada kala orang melakukan taat itu ketawa terbahak-bahak. Ada kala orang yang buat maksiat itu menangis teresak-esak. Apa makna dia? Kadang-kadang ada orang buat maksiat tapi dia mengaku salah pada Allah. Nangis dia. Allah, silap ya Allah, aku tak nak minum arak tapi terminum ya Allah. Terminum tak banyak mana, 5 botol. Dia kata tapi nak ceritanya sedih, dia menangis, dia rasa dia bersalah, dia mohon ampun pada Allah. Sebab tu Allah kata innallaha hayuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah kasih, Allah sayang pada orang yang bertaubat. Kenapa orang bertaubat? Sebab orang bertaubat kenal dirinya yang salah. Dia tahu, dia ngaku dia salah, dia tahu dia silap. Lepas tu tadi awal saya sebut, orang paling jahat orang yang bodoh sombong. Dah lah buat salah, tak nak ngaku salah, kerah kepala, degil. Ni masalah paling besar. Jangan kita jadi macam tu. Ada orang buat taat tertawa terbahak-bahak, kata Syekh Ibn Athaillah. Terbahak macam ni, dia buat ibadat, dia rasa dia bagus. Aku ni, kalau tiang ni boleh cakap, dia kata akulah paling awal masuk masjid. Nampak? Dia tak sedar. Kata ulama dalam kitab tasawuf, dia sudah terkena penyakit namanya penyakit anani. Kita dah jarang dengar tak anani? Anani ni, iaitu bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia maknanya keakuan. Cakap sikit-sikit aku. Kalau bukan akulah jaga masjid ni, tak meriah macam ni lah. Kalau bukan akulah, habis. Aku sana, aku sini. Padahal semua yang jadi ni siapa bagi jadi?
Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan Allah yang jadikan segala perbuatan kamu. Tiba-tiba kita nampak kita up diri. Nak jadi macam Firaun, bangga diri dia. Kan? Sebab tu nak mengikut Nabi tu bukan semata-mata dengan pakaiannya, bukan dengan jubahnya, bukan dengan janggutnya semata. Tapi yang dikatakan fattabi'uni, mengikut akan Nabi, ikut dalamannya, akhlaknya, perangainya, sikapnya, pendiriannya, pemikirannya. Itu yang sebenar. Kadang-kadang budak muda pakai t-shirt seluar jin tapi akhlaknya mulia, cakapnya beradab, lebih baik daripada orang yang berjubah serban tapi cakapnya kasar, tidak beradab dengan orang. Bukan duduk pada pakaian. Kalau nak kira jubah, Abu Jahal, Abu Lahab pun pernah pakai jubah. Sebab dia orang Arab. Orang Arab memang pakai jubah. Jadi kita nak pakai jubah ni bukan kerana adat Arab, tapi kerana mengikut Rasulullah. Barulah jubah tadi dikira sebagai sunnah. Tapi kalau hanya pakai saja, itu baru setaraf Arab. Balik Mekah dia beli yang hitam. Dia letak atas kepala. Macam Syekh Arab dah. Padahal yang tali hitam tu digunakan untuk pukul ponggong unta. Dia unta pun tak ada. Ada ESPy Takkan nak pukul ESPy ni. Dia beli sebab ikut Arabnya satu. Kita kata kita bukan ikut Arab, kita ikut Rasulullah. Kalau ikut Arab tak pedulikan Islam, kita pun tak pedulikan Islam. Jadi macam mana? Tengoklah di Arab sekarang, Arab Saudi, pak pun ada dah. Takkan kita nak ikut Arab? Jangan ikut Arab, ikut Nabi, ikut Rasulullah. Bila ikut Rasulullah, barulah layak mendapat jawapan daripada Allah, yuhibbukumullah. Ayat tu disambung. Yang ni apa makna yuhibbukumullah? Allah kasih kepada kamu. Barulah kita ikut Rasulullah, barulah kasih Allah datang pada kita. Kalau kita tak ikut Rasulullah, jangan berangan untuk mendapat kasih Allah. Kalau boleh kita masuk syurga nanti esok insya-Allah di hari akhirat, itu juga kerana pertolongan baginda Nabi SAW. Atas syafaat Nabi lah. Tuan-tuan, siapa sini yang confident dia boleh masuk syurga tanpa syafaat Nabi? Cuba bangun nak tengok muka. Tak ada seorang. Saya pun tak yakin. Kita dosa banyak. Sama ada dosa kita sedar ke tak sedar ke, ada. Dosa dengan Allah, dosa dengan kawan, mana kita nak tahu? Kadang kita buat orang terasa hati, dosa dah kita. Dosa dengan saudara mara, dosa adik-beradik, Allah banyak dosa. Jadi siapa yang boleh tolong dosa ni diampun kalau bukan dengan pertolongan syafaat baginda Nabi SAW? Nampak? Jadi kita kena faham dalam perkara ni semuanya dengan rahmat Allah kepada baginda Nabi. Maka terlimpahnya rahmat itulah terlimpahnya kepada kita dengan sebab kita mengikut akan baginda Nabi SAW. Yuhibbukumullah, barulah Allah kata wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan bila aku kasih pada kamu semua, aku berikan pengampunanku kepada kamu semua. Jadi dosa ni terampun bukan semata-mata kita istighfar. Kalau kita istighfar 1000 kali pun, kalau Allah tak nak ampun, boleh tak? Boleh, tak ada masalah bagi Allah. Tapi ampunan itu atas dasar kasih. Allah kasih pada dia, maka terampunlah dosa dia. Lepas tu kita tak pelik kita dengar ada ustaz-ustaz cerita bawa kisah tentang pelacur masuk syurga. Betul? Biasa kan kita dengar cerita ni. Apa pelacur masuk syurga? Padahal pelacur tu kan jahat, buat melacur. Atas kasih Allah dia boleh masuk syurga. Sebab dia kasih makhluk Allah bernama anjing. Dia jalan-jalan nampak anjing kehausan, dia pun turun dalam perigi, cedok airnya dengan kasut dia, bawa naik atas bagi anjing minum. Dia kesian, kasih pada anjing, kasih pada makhluk yang Allah cipta. Maka atas kasih itu Allah terlebih kasih lagi pada dia. Dalam riwayat kitab kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tak tahan dengan umat dia, ingkar, degil, tak nak dengar, ajak kepada agama Allah, tak nak lawan.
Akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, hancurkanlah umat aku ni. Jahat sangat, degil sangat. Apa jawab Allah? Allah kata, wahai Nuh nabiku, kamu tolong buat kepadaku ini 100 tembikar. Untuk apa? Buat. Nabi Nuh buat. Macam labu sayung tu, buat tembikar tu dengan tanah liat apa semua, jadi 100. Bila dah siap semua, Allah kata, wahai nabiku, pecahkan satu. Nabi Nuh pun pecah satu, tinggal 99. Allah kata pecah lagi. Dah beberapa 2, 3, 4 dah pecah, Nabi Nuh berhenti tanya, ya Allah, aku buat tembikar ni penat dengan usaha titik peluh aku. Bila dah siap engkau suruh pecah. Kata Allah, begitulah wahai nabiku, aku kasih pada semua hamba-hambaku. Lepas tu senang-senang nak suruh hancurkan semua. Kan? Aku kasih pada mereka. Tinggal lagi kita tidak kasih pada Allah. Kan? Jadi rahmat Allah, diampunnya dosa dengan rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah. Kita masuk syurga esok insya-Allah pun bukan kerana pahala kita banyak, bukan kerana amal kita banyak, tapi kerana kasih Allah. Bila Allah kasih, Allah tak akan tergamak nak membakar kekasihnya di dalam api nerakanya. Macam kita kak, satu benda yang kita sayang, kita tak bakar walaupun benda lama dah. Betul tak? Gambar lama, gambar zaman dulu, zaman kita kecil, gambar lama patut bukan buat apa dah. Gambar lama ni naik kuning dah, gambar tu naik nak tumbuh cendawan dah gambar. Lama punya gambar kita bakar, buang dah, tersimpan. Sebab apa simpan? Sayang. Tu juga, walaupun kita memang tak sehebat mana, diri kita tak sehebat mana, tapi bila kita dikasih Allah, hebat tak hebat, Allah kasih, Allah masukkan dalam syurga. Allah tak izin jasad kita dibakar di dalam api neraka. Jadi yang kita nak ialah apa dia? Kasih Allah. Macam mana nak dapat kasih Allah? Itulah Allah jawab dah tadi. In kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, ikutlah Nabi. Barulah Allah jawab, yuhibbukumullah, nescaya aku kasih pada kamu, wa yaghfir lakum zunubakum, serta aku ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni, kan? Sebab tengok kepala pun makin sengit aja. Udah. Jadi itulah sedikit perkongsian yang dapat kita sama-sama renungkan. Kita fikirkan. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi pada kita ni bukan harta, bukan pangkat, tapi Nabi tinggalkan agama pada kita. Maka menjadi tanggungjawab kita bersama, bukan hanya ulama, bukan hanya tok guru, bukan hanya pemimpin. Kita semua ni khalifah. Kita semua ni adalah, ya, Allah telah lantik kita untuk memimpin agama ni. Setiap daripada kita akan dipertanggungjawabkan apa yang di bawah tanggungan kita. Kita bawah kita sebagai lelaki ada isteri, ada anak, Allah akan tanya setiap satu. Kalau isteri pula ada anak bawahnya. Kalau anak pula dia tak ada suami, tak ada isteri, diri dia dipertanggungjawabkan. 7 anggota badan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada siapa pun terlepas daripada soalan-soalan pertanggungan jawab kita di hadapan Allah. Sebab itulah kata akhir saya, guru saya pernah pesan, dengan nada hibah, dia tundukkan kepala, dia kata, antum, kamu semua nak buat apa, buatlah, dia kata. Tapi ingat, sediakan jawapan depan Allah Ta'ala. Sebab kamu semua akan ditanya oleh Allah. Kamu nak buat apa, buat, sila buat. Saya tak nak semayang lah Ustaz. Tak apa, tak nak semayang tak apa, tapi jawab depan Allah. Ikut suka, nak buat apa, nak ingkar, nak lawan Tuhan, tak nak jihad, tak nak politik Islam, tak nak itu, tak nak ni, silakan, tapi sediakan jawapan di depan Allah Ta'ala. Sebab kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sebagai itu, sebagai penutup akhir kalam. Dari macam biasa, di mana saja kuliah ceramah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan. Macam Tok Guru saya juga, Tok Guru Sidik Noh. Tok Guru saya di sini, dia Taman Selasih. Jadi kita bawa barang niaga ni untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami yang ada di Batu Hampar, Berwas, Perak. Jadi tuan-tuan, pakak-pakaklah lepas habis mayang nanti, membeli niat sambil menderma. Saya suka dengan cara Tok Guru saya ni, dia tak meminta-minta duit. Minta duit, seorang ustaz minta duit sebenarnya tak salah lagi, kalau tujuan fisabilillah. Kalau tujuan diri sendiri, ialah salah.
Tapi ustaz tu dia ada buat sekolah apa semua, jadi perlukan dana. Kemudian dia umum, tuan-tuan saya memerlukan RM50,000 untuk naik bangunan gini-gini. Tak salah, itu untuk fisabilillah. Cuma saya suka dengan cara tok guru saya, dia buat cara kreatif sikit, dengan cara berniaga. Jadi kita bawa produk perniagaan, kita jual, tuan-tuan beli, kami dapat duit untuk bangunkan bangunan sekolah, tuan-tuan dapat barang boleh buat makan kat rumah. Jadi orang kata dalam bahasa Inggerisnya win-win situation, sama-sama menang, sama-sama dapat faedah. Tuan-tuan dapat faedah makan, kami dapat faedah duit untuk bangunkan sekolah. Jadi sama-sama kita dapat membantu sesama kita. Jadi insya-Allah dengan hasil bantuan tuan-tuan semua ni, moga-mogalah kita dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negara kita Malaysia dan umumnya di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allahu akbar.